أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Kitab Faridatul Faraid, muka surat 19. Muka surat 19, baris yang ke-9 daripada bawah. Muka surat 19, baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan yang mengingkarkan oh ni hak jawi hak saya ni, jawi hak lama. Hak jawi baru ni dan yang menukarkan. Tahu? Kan gitu? Dan yang menukarkan. Hak Rumi mengingkarkan. Gitu hak Rumi. Hak tu betul. Hak saya ni yang mengingkarkan, yang tidak beriman. Ingkar ni kupu tu lah. Kufrun. Ingkar. Orang kupu, ingkar ni hak tak beriman. Hak tolak. Ada ingkar. Kita ni kalau ingkar, ginilah ingkar. Hak Tuhan suruh dia tak buat. Hak Tuhan larang dia buat, ingkar tu. Hak Tuhan suruh dia tak buat. Hak Tuhan larang tu dia buat. Bagi apa? Ingkar. Itu ingkar. Kan gitu? Macam anak-anak tu lah. Ingkar. Akan nasihat ibu bapa. Apa dia ingkar? Tolaklah ingkar ni. Tolak ingkar. Sini samalah ingkar tolak boleh. Ingkar bermakna tidak beriman. Di sini ingkar ni bukan ingkar hak zahir tu. Suruh semayang, dia ingkar. Larangan jangan mengumpat, dia ingkar. Tu hak zahir. Ni hak ingkar ni dalam bab pegangan, dia tolak dalam bab pegangan. Ingkar. Mana orang yang kufur, yang tidak beriman dengan satu-satu pegangan. Yang ingkar ni yang kufur, yang tidak beriman dengan satu-satu pegangan. Itu ingkar. Bukan menukar. Hak jawi baru tu. Kalau lah begini. Kalau saya baca tu dengan hak jawi hak masing-masing tu dok sama, angkat tangan lah. Pada angkat tangan. Angkat tangan. Apa dia? Nak pergi tandas cikgu. Angkat tangan juga tu. Kan gitu? Bukan ada kelas kan? Nak pergi tandas angkat tangan tau. Bukan angkat tangan nak jawab soalan. Angkat tangan nak pergi tandas. Ni angkat tangan lah. Beritahulah. Bukan yang mengingkar ni, yang menukar. Kan kalau dok beritahu. Ingkar dengan yang menukar ni lain.
Hak Jawi saya yang mengingkar. Sebab saya bawa hak Jawi baru ni, tadi saya tertengok dah tadinya. Saya bawa Jawi baru ni setakat nak beritahu muka surat kita dengan baris hitam. Sebab kalau Jawi lama saya ni muka surat 23. Jauh tu kan. Jadi hak Jawi baru ni muka surat 19. Jauh tu. Jadi saya bawa jugalah hak Jawi baru nak tengok muka surat berapa, baris berapa. Cuma saya terpandang tadi yang menukar, baru perasan. Lepas tu kata kalau dok sama, beritahu. Dan yang mengingkarkan dan yang mengingkar ni atau pada yang menyatakan. Atau pada yang menyatakan. Dan yang mengingkarkan, yakni seperti Mu'tazilah yang mengingkarkan harus melihat Allah Ta'ala di dalam akhirah. Dan yang mengingkarkan ni dan seperti Mu'tazilah yang mengingkarkan harus melihat Allah Ta'ala di dalam akhirah. Melihat Allah di padang mahsyar, melihat Allah di dalam syurga. Mu'tazilah dia engkar, dia tolak. Tak dapat melihat Allah selama-lamanya. Atas dunia, jelaslah tak dapat melihat Allah Ta'ala. Dah. Di hari akhirah pun tak dapat juga. Ini pegangan Mu'tazilah. Ini Mu'tazilah yang tidak dihukumkan dengan kafir. Tapi pegangan dia bid'ah. Dipanggil orang yang mubtadi', orang yang berpegang dengan i'tiqad yang bid'ah, i'tiqad yang diada-adakan, yang direka-rekakan, yang tidak dipegangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu i'tiqad yang bid'ah. Ini sebut sebelum ni kan. Adapun masalah kata berwirid ramai-ramai tu imam dengan makmum lepas solat, itu pun diada-adakan juga, direka-rekakan juga, dibuat juga. Yang Nabi tak buat. Nabi tak buat. Lepas beri salam, duduk ramai-ramai berwirid, berjemaah bersamalah ni, berjemaah dengan imam. Nabi tak buat gitu. Adapun bacaan wirid itu, tu hot dalam hadis sahih belaka. Istighfar ke hadis sahih. La ilaha illallah wahdahu la syarikal hadis sahih. Allahumma antas salam hadis sahih. Ada ni baca kursi pun hadis sahih. Hadis sahih belaka tu. Tetapi pada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam baca masing-masing. Sebab itulah dari tak sabila afdal kepada imam selepas solat terus balik. Malaikat subuh tak imam balik selepas daripada syuruk. Adapun sembahyang yang lain afdal imam sudah solat terus balik. Makmum jangan balik, makmum berwirid. Tu imam terus balik, makmum gelepolah makmumnya. Takkan makmum nak tunggu. Tu imam berwirid pun makmum lari balik. Ada ni. Maka pakatlah buat ramai-ramai. Pakat tu bid'ah. Nabi tak buat. Tetapi Nabi sentiasa memerintah alaikum bil jamaah. Kita kena sentiasa berpakat. Kita kena sentiasa berpakat. Bila berpakat ni dia akan jadi kuat menguat antara satu sama lain. Ini maksud ayat wa ta'awanu ni. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa ni. Bertolong-menolong atas kebajikan dan ketakwaan. Bertolong-menolong. Sebab kalau kita dak pakat, dia tak jadi baca. Tak jadi baca kalau dak pakat. Maka pakat. Asal dia tak buat. Tapi dalam umum hadis yang lain Nabi perintah alaikum bil jamaah. Kena pakat. Apa perkara kena buat kerjasama. Kena batu kita kan buat pakat benening. Sebab apa? Sebab kalau tak pakat tak jadi.
Maka pakaklah wirid ramai-ramai dengan tu imam. Hati panggil bid'ah yang hasanah. Gitu jelah. Bid'ah yang hasanah, bid'ah yang baik. Tapi Nabi tak buat belakang tu. Macam jelasnya tarawih lah. Tarawih berjemaah 30 malam tu Nabi tak buat. Nabi tak buat. Nabi hanya berjemaah tarawih pada tahun yang kedua hijrah. Tahun yang pertama difardukan puasa Ramadan. Sebab Nabi pada masa Nabi SAW hidup, Nabi sempat berpuasa 9 kali. 9 tahun. 9 kali 9 tahun tu, 1 tahun saja Nabi berpuasa tepat genap 30 hari. 8 kali lagi tu, 8 tahun lagi tu Nabi berpuasa 29 hari. Jadi tahun yang kedua hijrah tu lah. Tahun pertama difardukan puasa, Nabi buat tarawih dengan sahabat malam ke-23, 25, 27. 3 malam je. Lepas tu Nabi tak keluar dah ke masjid. Sampai Nabi SAW wafat. Tak ada. Semayang masing-masing. Naik Sayyidina Bakar radhiyallahu anhu menjadi khalifah 2 tahun. Sampai Sayyidina Bakar wafat. Tidak ada. Tarawih masing-masing. Naik Sayyidina Umar menjadi khalifah tahun yang ke-13 hijrah. Tak ada, tarawih masing-masing. Tahun yang kedua Sayyidina Umar jadi khalifah tahun yang ke-14 hijrah. Sayyidina Umar pakat sahabat buat tarawih ramai-ramai. Ini bid'ah lah ni. Bid'ah yang hasanah. Bid'ah yang hasanah. Ada ni. Sebab memang kalau kata Nabi buat berjemaah 3 malam je. Buat 3 malam sudah lah. Ramadan nanti malam 23 penuh masjid berjemaah tarawih. Malam 25 penuh masjid berjemaah tarawih. Malam 27 baru ikut sunnah betul. Tapi bukan jemaah lepas isyak. Nabi balik dulu. 1/3 malam baru Nabi keluar. Pukul 11 ke, pukul 12 ke. Tarawih panjang-panjang, rapat dengan sahur. Gitulah. Hak tarawih Nabi SAW. Sebab tu kita buat tarawih lepas isyak dan kita sebut apa? Minal bid'il kusala. Bid'ah orang malah. Kita terror dah kitanya. Dah tarawih 20 malam. Sakit orang apa kita ayah haji 20 malam. Mau haji 20 malam. Orang muda tak boleh lawan. Kelas dah. Terror dah. Dan kita kata dah. Tarawih Nabi buat bukan lepas mak isyak. Lepas mak isyak tu sahabat balik dah. Yang sempat berjemaah tarawih Nabi pada malam 23 mula-mula tu, ada segelintir sahabat saja. Termasuk yang ahli sufah yang duduk di masjid Nabi, yang tak balik. Sebab semua balik belakang dah. Jadi orang esok hari baru tahu, menyesal masing-masing. Dah balik dah. Dah balik belakang dah. Nabi pun balik ke rumah Nabi dah. Nabi keluar kembali. Bukan tarawih lepas isyak. Midal bid'il kusala. Bid'ah satu dah, orang malah. Terror kita dah, orang malah. Orang malah. Tu bab furung agama, bab fiqh. Ni bab pegangan. Berpegang dengan i'tiqad yang bid'ah. Ni panggil bid'ah i'tiqadiyah, bid'ah yang sesat. Sesat dalam neraka. Tapi tidak dihukumkan kafir akidah bid'ah ni. Tapi akidah dosa besar ni. Bukan akidah ahli-sunnah wal jamaah. Tapi tidak dihukumkan kafir. Mana contohnya? Contoh terdahulunya Mu'tazilah Qadariyah. Contoh yang kedua. Seperti Mu'tazilah yang mengingkarkan harus melihat Allah Ta'ala di dalam akhirah. Contoh pertamanya hak Mu'tazilah Qadariyah. Kita pergi kepada pembicaraan terdahulunya surat 12-13 Ahlussunnah wal Jamaah, Jabariyah dan Qadariyah. Itu kena faham balik tu. Kemudian undur balik kepada hak rukun iman yang ke-6. Sekalian qadar dan qada. Sekalian qadar dan qada. Lepas tu kita apa kita? Sekalian qadar dan qada. Tak apalah, qadar tu ketentuan azali. Tu siap dah. Qada ni perbuatan Allah. Sekalian qada perbuatan Allah.
keesaan Allah pada perbuatan. Lepas tu kita tanya apa lagi kitanya? Dah kita ni kan, inilah perbuatan Allah. Mana perbuatan Allah? Kalau tanya kok, kamu bertanya tu perbuatan Allah. Nampak klik-klik mata, nampak pening. Klik-klik mata tu perbuatan Allah. Bulak mata pening. Bulak mata pening tu perbuatan Allah. Ngiling kepala. Ngiling mata tu perbuatan Allah. Pakai bangun lagi balik lah. Dah. Sekalian perbuatan Allah, saya sudah tanya dah. Sekalian perbuatan Allah. Ni hak berlaku di kita saat ni. Perbuatan Allah lah ni. Hak luar, hak dalam ni. Organ-organ dalam ni. Jantung ke, paru-paru ke, buah pinggang ke, dia berfungsi belaka. Darah dia mengalir contohnya. Itulah perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yelah darah mengalir ni kerana dipampkan oleh jantung ke apa? Jantung ada. Yang darah mengalir pun semua tu. Dah. Semuanya perbuatan Allah. Jantung tu berfungsi, perbuatan Allah. Darah tu mengalir, perbuatan Allah. Itu tajuk rukun iman ke-6. Itulah dianya tauhid pada af'al, wahdaniyah pada af'al. Mengesakan Allah pada perbuatan. Yang berlaku semuanya perbuatan Allah. Yang berlaku di kita, perbuatan Allah. Yang berlaku di malaikah, perbuatan Allah. Yang berlaku pada iblis, perbuatan Allah. Yang berlaku pada jin, perbuatan Allah. Yang berlaku pada syaitan, perbuatan Allah. Dan malaikat kan tugas-tugas. Malaikat tugas itulah perbuatan Allah. Malaikat mencatat baik buruk. Itulah perbuatan Allah. Itu catatan Allah Ta'ala. Bukan catatan malaikat. Hakikinya lah. Itu rukun iman ke-6. Jadi malaikat apa? Dia malaikat hak duduk tugas di alam barzakh. Itulah perbuatan Allah. Itu malaikat duk jaga syurga neraka. Itulah perbuatan Allah. Malaikat yang menurunkan hujan, yang menurunkan rezeki. Hakikinya Allah Ta'ala belaka Ar-Razzaq. Ar-Razzaq siapa? Malaikat. Allah Ta'ala. Wa yarzuqu man yasha. Dia rezeki yang Allah Ta'ala akan barang yang ia kehendak. Bukan malaikat. Kalau kita duk mengaji tugas malaikat menurunkan rezeki, itu hanya pada zahir. Ada ni. Dan malaikat yang meniupkan roh jadi hidup, cabut roh jadi mati. Yang meniupkan roh, yang mencabut roh, perbuatan Allah. Saat roh tu ada, kita hidup. Hidup ni perbuatan Allah, bukan perbuatan roh. Pegangan. Tu je. Hak malaikat okey lagi. Hak syaitan? Hak syaitan tu kan? Hak Azazil tu. Iblis laknatullah tu. Apa kerjaan dia? Menyesatkan, menggoda Nabi Adam AS. Perbuatan Allah. Sampai sekarang ni, menyesatkan anak Adam ni. Iblis dan syaitan. Perbuatan Allah. Bukan warna ulang-ulang. Allah lah kata. Jumpa macam-macam pesen. Tak lepas-lepas. Hak lepas tu lepas lah. Hak baru-baru pula. Kita ni kelas umum kan. Kelas umum. Jadi hak baru-baru tu kok Allah lah. Kalau ada FB ni lagi umum. Betul ada FB tak dibenarkan buat apa-apa catatan. Tak payah. Apa? Kalau bicara dalam bab ni kau Allah lah. Nampaklah kalau baru-baru tu. Kalau lama-lama tu alhamdulillah lah. Hak lama-lama pun dia royak kau Allah lah nak boleh ke faham. Makan masa lama. Dia orang FB ni bukan nak faham hak duk ngajar ni. Dia nak faham lorak Terengganu. Marilah duduk Terengganu. Terengganu ni negeri yang mesra. Ramai orang mari belaka kan. Tapi dah duduk Terengganu kan. Tapi Terengganu makan mahal tau. Kau apa? Makanan mahal kata. Makanan mahal kata tau. Tak tahulah. Dia kata boleh berlawang ke Kuala Lumpur. Dia kata tak tahulah. Kita tak pernah duduk Kuala Lumpur mahal macam mana tak tahulah.
Amai duduk tengah tu lah. Tak faham, cakapan tak faham. Tu jaga dah tu, kita tak cakap Terengganu betul lagi ya. Kalau cakap Terengganu betul mana kamu? Dia cakap ulau pula. Cakap ulu orang bandar pun tak tahu. Tak pandai pun dia cakap ulu cerita je. Itu jaga dah tu. Jaga payah. Lepas tu kalau kelah-kelah jemputan, saya rasa seorang kamang. Sebab apa? Sedap mengajar bebas. Cakap kapung je. Sedap. Yang jual cakap kapung. Dah nak cakap jaga percakapan ni, satu pulak ni nak pakai otak, nak sebut macam mana perkataan tu. Jangan jadi G. Jangan jadi G. Takut juga hok G, hok ada G sungguh. Gi buang G hok ada sungguh tu nanyalah pulaknya lah. Kadan. Okey sungguh dah lah. Kadan. Nak jaga jangan jadi G. Tapi nak kena jaga juga hok G jangan buang. Dok dia nak faham perkataan satu, nak faham ni sekalian qada-qada ni. Dia kata makan masa yang lama nak faham. Bukan makan masa lama nak faham, makan masa lama nak buang akidah salah tu. Apa dia payah nak faham? Sekalian qada-qada. Apa? Payah. Yang payah sikit ni nak kena mikir sebahagian qada-qada, sebahagian bukan qada-qada. Tulis molek. Hak qada-qada mana? Barang apa? Perkara apa? Tulis molek. Hak bukan qada-qada hak mana? Kena tulis molek, takut tukar. Situlah nak kena tu sikit. Dah sekalian. Tidak terkecuali walaupun sebesar zarah. Apa benda lagi? Paling mudah. Sekalian. Itu kata tu. Kalau bertanya, keluar perkataan tu. Perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia payah nak terima. Sampai peringkat ada satu kelas tu orang perempuan. Dah ustaz lepas tu saya ni nak buat gapa ni tanya. Dah dia tu tengah duduk. Saya nak buat gapa? Payah juga nak jawab tu. Saya nak buat gapa? Dah. Tak ada. Hak Tuhan belaka. Saya nak buat gapa? Dia tanya. Nak buat gapa apa? Nak buat gapa? Sekarang tu buat apa sekarang tu? Duduk. Itulah perbuatan Allah. Lepas tu duduk sokmo tak balik. Tu perbuatan Allah. Lepas tu nanti tok laki dengan anak mari dukung. Tu perbuatan Allah. Kena repu panggil dah. Repu dah pening dah. Apa tu mak perbuatan Allah. Boleh dah tu. Tu pun aja. Dan nak kata pun dia boleh tanya, dah saya nak buat apa dah ustaz? Ni. Orang mocik dah. Saya nak buat apa ustaz? Mula-mula tu saya tak perasan juga. Apa benda dah buat apa? Kena-kena dah saya nak buat apa? Sebab saya tak ada perbuatan Allah buat belaka. Yang sedang berlaku sekarang tu. Yang sedang duduk tu. Yang sedang mendengar tu. Yang sedang melihat tu. Perbuatan siapa? Itulah perbuatan Allah. Nanti bangun, perbuatan Allah. Melangkah balik. Tu kemudian. Dah ni saat sekarang ni. Kita duduk ni. Diam kita duduk. Pakaian pun diam juga. Ada ni. Kopiah serban ke tudung ke, diam juga. Kalau kita diam. Apa barang di tubuh kita akan diam apabila tubuh kita diam. Diam pakaian kita Allah buat. Kalau kita bergerak sikit-sikit, pakaian akan bergerak. Bergerak pakaian ketika tubuh kita bergerak, bukannya tubuh kita perbuatan Allah yang menggerakkan, gerak pakaian pun perbuatan Allah. Ini sekarang ni, baju kita lekat, tak jatuh ke bawah. Sebab ada lengan lekat di bahu. Ada ni. Tak bukan. Baju kita tak turun ke bawah, itulah perbuatan Allah. Kopiah serban kita tak jatuh ke bawah, sebab ada kepala. Dah. Perbuatan Allah. Cermin mata kita lekat ni, kerana kita bubuh di hidung, bubuh di telinga. Dah. Lekat cermin mata ni, Allah buat. Nak bilang waktu kau, siapa habis kelas gitu nya. Sama mengerupang pulak bilang. Cerita satu-satu. Semuanya perbuatan Allah. Faham, pegang. Diingatan hati kita tak ada. Tu bab basirah, tak ada salah apa pun, tak ada siapa suruh ingat pun. Cuma faham, berpegang. Pegang kena ingat, dah tak? Pegang lain, ingat lain.
Ingat tu basirah. Ada ni. Pegangan ni pegangan di hati kita. At-tasdiqul qalbi, itu pegangan. Ni, hati. Membenar hati, percaya hati, putus di hati. Ingat, itu basirah, mata hati, itu bicara lain. Kita bukan bicara basirah. Basirah itu bicara bab maqam, bab kedudukan hati, basirah di sisi Allah Ta'ala. Dah. Kita hanya bicara bab mengetahui serta berpegang. Mengetahui serta berpegang. Itu dikatakan hanya setakat di akal, dia kata. Ada, akal ni ilmu. I'tiqad di hati. Ada ni kita nak i'tiqad, kita kena tahu. Tahu ni mari daripada akal. Kita belajar-belajar faham. Kita pun beriman di hati, bukan di akal. Apabila iman tu sah molek dah, wajib sunat akan mencerahkan basirah, dia panggil. Bila basirah tu bertambah terang, barulah ditimbul ingatan sedikit-sedikit akan perbuatan Allah. Tapi itu bukan kewajipan. Itu bukan kewajipan kita. Kita hanya mengetahui, kita berpegang. Tapi sesaat berlaku pada kita ni, memang kita dah ingat Allah Ta'ala. Tak ingat perbuatan Allah, perbuatan kita lah. Dan kita pun bercakap perbuatan kita. Tak ada salah percakapan asbab. Tak ada salah itu percakapan asbab. Tak salah. Gerak diam pun kita, bangun duduk pun kita, buat itu pun kita, buat ini pun kita. Segala-gala kita belaka buat. Tak ada apa-apa. Itu hanya percakapan asbab. Asbab zahirnya kita lah sendiri. Pegangan, balik pada hukum yang kenal lah. Sekalian qada dan qada. Dia nak kena jaga, nak faham satu. Takut jadi dia pergi terlajak ni, terundur pada, dah kalau pegang Allah gitu di hati saya ingat. Dah. Tu salah faham, berat pula situnya. Dan cerita bab iman. Dahulu kan bicara iman kan. Islam, iman, ihsan. Iman apa dia? Percaya hati. Dah lah. Ketika bicara ihsan, barulah pergi pada maqam musyahadah, maqam muraqabah. Itu maqam ihsan. Ini basirah. Ihsan asalnya anta'budallah, engkau mengabdikan diri akan Allah dengan mengerjakan suruhan zahir dan batin, dan meninggalkan kalangan zahir dan batin. Itu ihsan. Wajib sunat. Barulah pergi kepada maqam ihsan, maqam muraqabah, naik tingginya maqam musyahadah, maqam aulia. Barulah basirah mereka sentiasa syuhud, ingat akan qada dan qada, ingat akan af'al Allah. Dia panggil maqam fana, wahdatul af'al. Di basirah mereka yang hanya ada af'alullah, tidak ada selain daripada Allah Ta'ala. Itu maqam musyahadah, maqam ihsan yang kedua. Maqam ihsan yang pertama, maqam muraqabah. Maqam ihsan yang kedua, maqam musyahadah. Itu dalam bicara ihsan dahulu dalam kitab kita ni. Islam, iman dan ihsan. Daripada hadis Jibril itulah. Jibril AS tanya Nabi, akhbirni anil Islam, cerita akan daku ya Muhammad apa dia Islam. Anil iman, iman dia apa? Ihsan. Itu dalam itulah Nabi jawab berkaitan dengan ihsan, pergi pada maqam ihsan. Jadi kita bicara bab iman, itu bicara bab maqam ihsan. Iman percaya hati, maqam ihsan maqam yang paling tinggi, maqam musyahadah, atau syuhud di hati. Atau ingat di hati tu. Jangan dicampur iman dengan maqam ihsan. Kita ni sekarang ni, kita yang kita nak fokusnya iman, kita faham molek di akal, kita berpegang di hati. Oh tu mudah je. Nak menjadi orang muhsin pada ni, orang yang muhsinin, orang yang ihsan ni, orang yang mengerjakan suruhan zahir dan batin, orang yang meninggalkan kalangan zahir dan batin. Ni nak kena mujahadah ni. Ihsan nak kena mujahadah. Adapun maqam ihsan tu kurnia Allah Ta'ala. Kita nak duduk di mujahadah pada ihsan ni, mengabdikan diri akan Allah zahir batin. Ada ni, mengabdikan diri akan Allah, mengerjakan segala suruhan, bukan yang wajib je, termasuk yang sunat. Meninggalkan larangan, bukan yang haram je, termasuk yang makruh. Ni yang haram pun tak boleh nak tinggal.
Mudah mula cerita kok. Mengumpat. Tak boleh nak tinggal walaupun dosa besar sekalipun. Tak cerita makam ihsan. Dok. Hak lain tak dok dah. Ambil barang orang tak pernah. Kan ada. Turun kelas. Selipar. Kebah dia orang. Oh tak kebah. Kebah. Orang FB tak faham tu kebah. Kebah. Curi. Kebah. Curi. Tak. Kita kebah curi tau. Kebah habuk, kebah kau tau. Kan, berabuk tu. Berabuk. Nak duduk, kebah kot sikit. Tu kebah juga. Ada. Selipar hilang. Tak pernah. Tak ambil kita orang ni. Kita kepada orang ada. Ambil orang. Dok kosek. Ada ni. Dalam bab harta. Dalam bab maruah. Mengumpat. Tu pun tak habis-habis ni. Ada ni. Duk derhaka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Puas-puas mengaji Al-Quran, mengumpat. Baik dia. Mengaji Al-Quran, dia mengumpat. Dia beri pahala mengumpat pada orang tu. Bagi tu. Buat gitu sama-sama. Baik. Tak kesian juga ke dia tak ada pahala tau. Lepas kita mengumpat, lepas kita baca Quran, kita pun mengumpat. Beri pahala pada orang dia umpat. Sebab apa? Allah kesian ke dia. Pahala tak banyak dia. Kita tak apa pahala banyak dah. Kalau bawa sikit-sikit tu tak apa lagi lah. Tak luak kita ni. Dah, nak cerita ihsan macam mana? Itu zahir. Hati pula riak, ujub, takabur, hasad. Jadi antara iman dengan makom ihsan. Kita bicara bab iman. Hati tak rasa pun Allah, itu makom ihsan. Hati kita orang banyak dosa. Hati kita lalai, hati kita jauh daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ni. Jadi, hak bicara bab rukun ke-6. Segala-gala qada dan qada. Lepas tu kita bicara musuh 12 pula minggu lepasnya. Bab itu usaha hamba pula. Ahli sunnah wajib berpegang. Dah, hak Tuhan belaka kan? Hak Tuhan belaka lah. Tu wajib berpegang hamba ada perbuatan. Ni jadi apa? Kontradik apa? Tak. Memang bukan bagi kontradik ke apa? Hak bertentangan dia. Kontradik ke tau? Sekarang ni nak tanya betul-betul. Hak Tuhan belaka ke tak? Tuhan belaka lah qada dan qada. Lepas tu kenapa wajib berpegang hamba ada pilihan dan perbuatan? Tak ada lah. Hakikinya memang tak ada. Tapi kenapa wajib berpegang hamba di pilihan perbuatan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan dikira Allah, kami yang sembah. Quran tu sandar kepada kita yang menyembah Allah Ta'ala. Jadi makna kita ni ada peranan. Apa dia? Itu usaha hanya pada zahir. Letak gitu je lah. Tak gitu je. Hanya pada zahir. Tapi kenapa pula Allah menyandarkan pada hamba? Hakikinya Allah Ta'ala belaka. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alu. Jangan tanya Tuhan. Kita akan ditanya pada hari akhir. Setakat tu je kitanya. Tapi hak rukun yang ke-6 mati dahulu. Baru lagi pada bicara ikhtiar dan usaha. Wajib berpegang hamba di ikhtiar usaha. Qadariyah ni. Hamba di ikhtiar usaha, hamba sendirilah yang menjadikan perbuatan dirinya dengan kudrah, dengan upaya yang Allah letak pada hamba. Hamba ni siapa? Manusia, jin, malaikat, hamba belaka. Jadi malaikat menjadikan perbuatan malaikat sendiri dengan kudrah, kuasa, upaya yang Allah jadikan di malaikat. Sampai masa malaikat buat sendiri, bukan Allah buat dah. Ni. Ni hak Mu'tazilah, Qadariyah. Kita ahli sunnah jemaah, kita berpegang Allah jadikan kudrah, kuasa, upaya pada diri hamba, tetapi saat gerak dia hamba tetap balik kepada perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Allah letak upaya pada hamba? Kenapa Allah tak jadikan manusia ni seumpama patung sahaja? Patung berbentuk manusia juga. Pada ni. Tapi tak ada apa benda pun di patung tu. Tak ada upaya. Kenapa Allah jadikan upaya pada hamba?
Sampai masa hamba gerak diam. Bukan sampai masa ni. Setiap saat hamba gerak diam. Kan kita ni kan. Setiap saat tau. Ada satu masa gerak pun tidak, diam pun tidak. Ada? Ada tak? Ni 24 jam kita ni. Ada tak satu masa pukul berapa? Kita ni sebagai hamba, gerak pun tidak, diam pun tidak. Cuba mikir. Cuba mikir. Masa mana? Pecahlah kepalanya. Sebab memang setiap saat berlaku gerak, setiap saat berlaku diam pada diri kita. Jadi gerak diam tu setiap saat perbuatan Allah. Tapi kalaulah gerak diam tu perbuatan Allah, kenapa lagi Allah letak upaya pada hamba? Jangan duk tanya banyak lah, setakat tu je. Cuma oleh kerana Allah letak upaya pada hamba, Allah letak ni upaya akal pada hamba, maka disandarkan hamba yang memilih dan melakukan kebaikan dibalas baik, hamba yang memilih dan melakukan kejahatan dibalas buruk. Nak sandar pada hamba. Kenapa hamba memilih dan melakukan? Allah jadikan dia hamba tu otak lagi, Allah jadikan boleh memikir, boleh menilai, tenaga lagi dia hamba, maka hambalah. Sebab tu dia letak upaya pada hamba, nak sandarkan perbuatan baik buruk kepada hamba. Tapi sebenarnya memilih dan melakukan baik buruk hak Allah Ta'ala juga. Nak sadar pada hamba sebab Allah letak upaya. Macam ngelak pula. Macam ngelak pula. Ada ngelak. Lepas tu tak ada lagi banyak-banyak, saya kat tu je. Sebab tu Mu'tazilah ni, apabila Allah letak upaya pada hamba, mesti upaya tu ada faedah, ada guna. Dengan baru upaya kudrah di hamba ni yang menjadikan perbuatan hamba sendiri, barulah upaya tu ada faedah. Kalau Allah letak upaya pada hamba, tapi gerak dia hamba Allah juga, jadi sia-sia upaya tu. Allah tak buat benda sia-sia. Ni Mu'tazilah ni. Makan juga dia akal. Dan sekarang Allah letak dah upaya, Allah letak. Tapi gerak dia hamba ni bukan upaya yang buat. Dah apa guna Allah letak upaya pada tubuh hamba? Saja. Sia-sia. Kosong. Allah buat tak benda saja? Allah buat tak benda sia-sia? Tak ada faedah. Allah tak buat. Jadi apabila Allah letak upaya pada hamba, upaya inilah, kudrah di hamba lah yang menjadikan perbuatan diri hamba sendiri. Dia hak Mu'tazilah Qadariyah, dia akan cerita di bawah tu tak dihukumkan kafir kerana mereka ada takwilan mereka. Mereka ada takwilan mereka. Dan Mu'tazilah Qadariyah ni sendiri pun ialah, kalau kita tengok dalam kitab-kitab besar, didatangkan juga dalil-dalil Al-Quran bagi pahaman Mu'tazilah ni. Dalil Al-Quran bagi pahaman Mu'tazilah ni. Faham tak ni? Tapi dengan pemahaman ayat yang salah. Kitab besar didatangkan akidah Mu'tazilah, didatang ayat Quran. Ada ni. Dia punya dalil ayat Quran Mu'tazilah pegang salah ni. Salah macam mana Ustaz? Dah kata ayat Quran. Kata ayat Al-Quran. Pegangan salah macam mana? Salah pemahaman Quran. Salah pemahaman. Pada ni. Sebab itulah duduk sekarang ni kan, kita akidah orang awam, orang ramai ni tak usah duduk sifat 20 lah. Pening orang awam, payah. Dia kata orang awam ni balik pada Quran hadis. Allah, nak seorang awam ni balik pada Quran hadis. Baca Quran pun lepas tu baca sedap, baca Qori, dah pandai Quran kata apa, hafal Quran, dah tahu Quran kata apa. Quran bahasa Arab bukan bahasa Melayu. Tahu juga terjemahan. Tahu terjemahan, huraian. Huraian, terjemahan, tafsir dia. Nak berakidah akidah Quran. Ni sekarang ni, kita kena kembali pada akidah Quran dan hadis, dia kata. Orang awam, orang hak label ustaz-ustaz pun belum tentu lagi. Tak boleh pun nak direct pada Quran dan hadis. Orang awam sebalik Quran hadis. Ni nak menyesatkan ni. Jalan jarum untuk menyesatkan umat Islam. Tapi bunyi Quran hadis itu, lah, Quran hadis kan hak Nabi tinggal. Bukan sifat 20.
Jadi Quran hadis lah original. Betul lah Quran hadis original. Tapi sifat 20 ni hak daripada Quran hadis juga. Tapi ulama yang susung pada kita. Orang-orang muda, orang tua lah yang cerita lah. Kalau orang muda-muda ni, dia anjuran-anjuran seumpama tu, nak kena peringat juga. Dia orang muda ni suka seumpama tu. Kita satu keluarga, kita baca Al-Quran, kita tadabburkan. Baca Al-Quran, kita tadabburkan makna dia. Pada tadabbur, perhati. Memang kita baca Quran, kita akan tadabburkan bacaan. Bacaan tu kita tadabburkan. Kalau kita faham terjemahan, kita tadabburkan makna. Ada ni. Macam contoh, kita baca Fatihah. Kita akan tadabburkan makna. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kita tadabburkan makna. Ada ni. Sebab kita faham makna terjemahan Fatihah. Tapi huraian, tafsiran, setakat tadabbur makna. Kita tak boleh nak berakidah direct pada Quran. Walaupun kita tadabbur makna. Tak bicara Fatihah tu lah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Huraian Alhamdulillah panjang. Huraian Rabbil Alamin lagi panjang. Alhamdulillah tauhid uluhiyah. Istina iftikar. Rabbil Alamin tauhid rububiyah. Kalau betul-betul lah berpegang dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin, maka tak timbullah golongan yang berpegang ada perkara yang berlaku yang bukan perbuat qada dan qada Allah. Ayat pertama Fatihah pun terpesong dah. Baca comel, makna tahu. Tadabbur makna ketika baca Fatihah sebab nak jaga khusyuk. Kita orang awam nak jaga khusyuk sembahyang ni, kita tadabburkan makna bacaan kita. Kalau Fatihah kita tadabburkan makna dia. Kalau kata tasbih rokok dalam sujud, kita tadabburkan makna dia. Barulah kita boleh jaga hati kita supaya tidak lalai ke lain. Tapi kita tadabbur makna terjemahan saja. Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi huraian akidahnya ada sifat 20 lah. Kita tadabburkan makna iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Simple je nampak. Tapi di situlah pegangan kita membezakan dengan Mu'tazilah Qadariyah ni. Atau dengan Jabariyah. Alhamdulillahirabbil alamin membezakan kita dengan akidah Qadariyah. Sebab Qadariyah hanya ambil hak zahir saja. Mana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hak hakiki alhamdulillahirabbil alamin mereka tolak. Saya tukar tadi dah. Tu. Antara dua tu. Alhamdulillahirabbil alamin. Jabariyah ambil waktu je. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mereka tolak. Qadariyah pula dia ambil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in saja. Kami. Perbuatan kami sendirilah mengabdikan diri akan Allah. Bukan ketentuan Allah, bukan perbuatan Allah dah. Maka dia tak berpegang dengan alhamdulillahirabbil alamin. Orang Qadariyah semayang, orang Jabariyah semayang, semua akan baca Fatihah. Boleh tadabbur makna, tapi akidah dia ni Fatihah terang-terang lah. Ni nak baca Quran, nak tadabbur makna, tak payah dah belajar kitab-kitab ni. Masa Nabi tak ada kitab-kitab ni. Masa Nabi tak ada sifat 20 ni. Kesiannya lah orang awam. Adalah orang-orang yang nak bawa kita kena balik ke hadis. Dengar ayat tu manis je. Siapa yang boleh kembali ke Quran hadis? Orang-orang tertentu sahaja. Ulama-ulama muktabar. Mereka lah yang ambil di Quran hadis. Mereka pun susun dalam kitab. Narik pada Quran hadis. Hak ustaz-ustaz ada. Minta maaf lah. Kalau hak konon-kononnya nak beli Quran hadis sebab 20 dia mereka tolak, cuba tengok rakaman mereka. Kalau bab ketentuan Allah, perbuatan Allah, rukun berkenan. Ahli sunnah ke ahlul bid'ah? Mereka sentiasa membid'ahkan amalan umat Islam. Tapi masa sama, mereka lah yang beriktikad dengan iktikad yang bid'ah dalam bab qada dan qada Allah Subhanahu wa taala. Sebab mereka tolak kaedah sifat 20 yang sumbernya adalah Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Wujud akidah bakok ni akidah siapa? Akidah Nabi bawa ke Aristotle yang bawa? Kalian dekat Aristotle tu kan? Aristotle disebut dah sebab 20. Aristotle betul tak sebut? Aristotle. Waktu ni hak Portugis tu Alfonso Albuquerque ke apa? Macam budak-budak dululah. Alfonso. Nak sebut nama Mak Saleh. Aristotle tu. Sebab 20 ni Aristotle bukan Nabi wujud kena bakau. Ada ni. Kalau kata akidah Nabi, masa Nabi ada sifat 20, dia difitnah waktu pula. Bila kata, gitu, tak kenal sejarah. Sifat 20 kurung yang keempat. Ada masa Nabi, bukan susunan wujud kena bakok tu ada susunan tu. Tapi, Nabi bukan ajar Allah ada, Allah sedia, Allah kekal. Bukan dengan sebutan susunan sifat, dok lah. Lagi di spingnya. Nuh daripada Nabi Adam AS pun wujud kena bakok. Sifat 20 ada pada masa Nabi Adam. Mengapa dikelirukan? Bukan susunan sifat tu. Apa? Akidah sama je, berpegang Allah ada. Sama je. Allah ada sedia, kekal. Sama je. Daripada Nabi Adam sampai kiamat. Malaikat pun akidah yang sama. Malaikat ngaji sifat 20 juga. Kayak gitu. Pening pula orang dengar. Ada lihat orang ni dia spin. Payah. Ada. Orang yang konon-konon mengesyorkan kembali Al-Quran hadis, mereka sendiri pun dalam akidah Al-Quran, mereka bukan akidah ahli sunnah, akidah ahlul bid'ah. Jadi nak kena tu molek. Asal hukum kena tu tak dah. Baik itu usaha tu. Wajib berpegang, hamba memilih dan melakukan. Hakikinya tak ada. Hanya pada zahir sahaja. Pada kikinya hak Tuhan belaka. Allah letak kuasa pada hamba pun gerak dia hamba tetap perbuatan Allah. Kullu yaumin huwa fi sya'. Hak dalam itulah. Yas'aluna man fis samawati wal ard. Kullu yaumin huwa fi sya'. Surah Ar-Rahman itulah. Kullu yaumin huwa fi sya'. Tiap-tiap masa Allah dalam pekerjaan. Kullu yaumin huwa fi sya'. Yaum ni asal dianya yaum ni asal dia daripada hari daripada terbit matahari sampai ke tenggelam matahari, tu hari yaum hari terbit matahari sampai ke tenggelam matahari. Tapi ayat ni kullu yaumin ay kullu waqtin, tiap-tiap waktu Allah Taala di dalam pekerjaan ni saat ni Allah buat kerja Allah Taala belaka. Tapi kalau Allah letak kuasa pada hamba, hamba buat sendiri. Mana pekerjaan Allah Ta'ala? Allah letak tajam di pisau, tajam memutuskan sendiri, bukan perbuatan Allah. Tak ada lah kerjaan Allah Ta'ala. Allah letak panah di api, panah yang menghanguskan, bukan lagi perbuatan Allah. Maka mana perbuatan Allah? Itu bercanggah dengan ayat, kullu yaumin huwa fi sya' fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Tiap-tiap masa ya Allah pada dalam urusan, dalam pekerjaan yang berlaku ni semua datang dari perbuatan Allah. Allah Rabbil Alamin, Allah Tuhan. Hak berlaku, hak Allah Ta'ala berlaku. Tapi kita berpeganglah Allah jadikan upaya pada hamba. Tapi sampai masa, bukan sampai masa lah, setiap saat yang berlaku ni semuanya adalah perbuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sebut kata sampai masa ni seolah-olah ada masa perbuatan Allah, ada masa bukan perbuatan Allah. Tak ada lah, bukan sampai masa, setiap masa, setiap saat. Yang berlaku di kita ni adalah qada, keesaan Allah pada perbuatan. Walaupun Allah letak upaya pada hamba. Tak, Mu'tazilah Qadariyah, i'tiqad ya bid'ah, Allah letak upaya pada hamba. Hambalah yang menjadikan perbuatan dirinya dengan upaya kudrah yang Allah jadikan pada hamba. Ini i'tiqad yang bid'ah, walaupun tidak hukum kafir atas pandangan muktamad sekalipun. Kemudian kita baca semula lah yang contoh yang kedua tu.
dan yang mengingkarkan harus milik Allah Ta'ala dalam akhirah. Ini Mu'tazilah juga. Mereka berpegang di hari akhirah, di pada masyar ke, di dalam syurga ke, orang yang beriman tidak dapat melihat zat Allah. Sebab apa? Sebab Allah tidak bertempat. Bila Allah tidak bertempat, tak dapat melihat zat Allah. Satu golongan Mu'tazilah pula dapat melihat zat Allah di hari akhirah. Berarti Allah bertempat, barulah kita boleh melihat Allah. Orang pesan gitu pula. Ini dia macam Qadariyah Jabariyah nah. Qadariyah pesan ni, Jabariyah pesan ni. Ada ni dia ada ni. Dia sebelah-sebelah ni. Ahli sunnah duduk tengok. Sekarang ni kita ahli sunnah jemaah, kita berpegang Allah tidak bertempat. Tapi dalam syurga dapat melihat Allah. Melihat Allah macam mana Allah tidak bertempat? Jangan duk tanyalah. Satu golongan sama dengan ahli sunnah, Allah tidak bertempat. Di terpeso macam mana? Bila Allah tidak bertempat, maka tak dapat melihat Allah. Satu golongan Mu'tazilah pula sama dengan ahli sunnah, dapat melihat Allah dalam syurga. Berarti Allah bertempat dalam syurga, di arash. Dia letak macam-macam mana pun. Kita dari ahli sunnah jemaah berpegang Allah tidak bertempat, tapi dari hari akhirah dapat melihat Allah. Lepas tu serah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sebelah menyebelah ni. Macam Qadariyah Jabariyah juga. Dan akhir kitab Faridah ni, akhir kitab Faridah hak di muka surat 21 tu, akhir sekali. Dan yang terlebih lazat sekali nikmat syurga itu memandang wajah Tuhan Al-Rabbil Karim. Habis kita. Ada habis kita. Hak muka 21. Akhir apa? Dia bicara bab neraka, kemudian bicara bab syurga. Bicara bab syurga, diakhir dengan nikmat syurga yang paling besar adalah melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ni Mu'tazilah, satu golongan ni dia tolak melihat Allah sebab Allah tidak bertempat. Satu golongannya dia dapat melihat Allah, berarti Allah bertempat. Ni susah belaka lah ni. Kita bukan warna, benda tu simple saja. Susah ni biar kita nak nampak. Bukan nak tahu juga. Hak salah tu sebelah sini nak kena tahu juga. Macam bicara kita usaha tu lah. Qadariyah nak kena tahu juga, Jabariyah nak kena tahu juga. Sebab kita nak jaga hak kita ahli sunnah. Hak duduk tengah ni. Bila kita faham molek-molek dah, tak ada apa pun. Yang nak kena mujahadahnya, ihsan je lah nak mujahadah. Pengambilan diri kepada Allah tu nak kena mujahadah. Baik iman, faham, pegang. Tak ada soal-soal dah. Sebab orang yang walaupun dia lambat, walaupun kadang-kadang dia makan tahun, lepas dia faham molek tu, Allah dia kata, mana macam dia kata macam bodoh sendirilah. Macam bodoh sendiri. Sebenarnya cukup mudah. Mudahlah lepas faham molek dah. Memang benda tu mudah dia kata. Ada perkara yang mudah sebab dia sudah mahir, tapi benda tu payah. Benda tu payah sungguh ni, bukan semua orang boleh ni. Walaupun dia sudah mahir, dia sudah kemak, dia peringat payah. Dak dia kata tak ada payah. Dia selama ni kata payah apa ke makan tahun baru boleh faham. Bodoh sendiri je dia kata. Duk fikir, duk korek. Macam bodoh sendiri kata. Pening kepala tu seolah-olah dia kata, yang orang cerita ni, seolah-olah hantuk kepala ke dinding sendiri dia kata. Macam cari penyakit dia kata. Nak duk korek, nak bahas situ, nak bahas gini. Allah belaka, Allah belaka lah. Lepas tu wajib berpegang daripada ada perotang, wajib berpegang pada zahir. Pelik sungguhlah, Allah belaka pula. Wajib berpegang ada pilihan ada perbuatan pula. Dia jadi nak. Dia nak. Ni kata hantuk kepala dinding sendiri ni. Dia yang kata. Sebab dia makan tahu pening, lepas faham Allah bodoh sendiri, memeningkan kepala sendiri. Jadi siapa ke ulang benda yang sama tu. Sekali faham, nak kata tak faham bodoh sangat. Faham tapi macam nak terima. Yang kedua, dia satu pengkat. Bertahun ada orang. Tapi bagi orang yang ada asah, orang apa?
Senyum mewek aja. Pada senyum mewek. Senyum biasa macam mana? Senyum kambing tak orang hidup kan? Ada tak senyum kambing? Ha? Ada tak senyum kambing? Ada senyum kambing? Ada senyum kambing tak? Senyum mewek mana? Suka. Kita ada senyum mewek. Senyum mewek Ke sama dengan senyum kambing? Kambing senyum mana? Senyum kambing. Taklah. Mana kalau orang hak ada asah, dia dengar-dengar tu cuma untuk mengkemahkan. Dulu tak pandai sebut ayat Quran, sekarang ni pandai sebut ayat Quran. Tu je peningkatan dia nya. Tapi apa yang dia ajar? Apa benda dia kata? Mana kalau orang pening-pening tu, dia jadi pening pula orang pening. Orang hak ni lah. Dia pening, kenapa orang pening? Apa? Dia santai je. Tapi bila belajar bertambah banyak ni tadi dengan dalil-dalil Quran dia ingat. Mana apa? Mudah je. Jadi kalau hak agak kepayahan mula-mula tu, sabarlah. Sabar. Mana fokus betul-betul doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam.